Pernah tak rasa bila korang nasihat orang lain dan orang lain cari kesalahan kita dan korang mulalah rasa korang tak layak untuk nasihat orang? Assalamualaikum dan hai, saya Puteri and welcome back to my YouTube channel. Puteri dapat mesej untuk buat konten tentang nasihat. Jadi video kali ni Puteri akan sentuh tentang nasihat. Okay, dalam nasihat ni ada masalah-masalah dia dan setiap masalah tersebut ada solusinya. Cuma kita nak buat ataupun tak. So, apa yang Puteri nak sentuh hari ni, korang jangan skip video ni dan tengok sampai habis. Pernah tak korang rasa bila korang nasihat orang lain and then orang lain cari kesalahan kita and then korang mulalah rasa korang tak layak untuk nasihat orang sebab korang terjumpa ataupun korang terbaca satu kata-kata ulama daripada Habib Umar yang mana beliau berkata, kita tak dapat perbaiki orang lain selagi mana kita tak perbaiki diri kita sendiri. Of course pernah rasa kan? Dan Puteri percaya ramai je yang ada rasa macam tu. Even Puteri sendiri pun ada juga rasa macam tu. Rasa macam, tak layaknya kita nak nasihat orang sebab kita pun buat juga. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, masalahnya adalah bila kita nasihat orang lain dan orang lain tu suka sangat cari kesalahan kita. Dan sampai ke lubang cacing pun dia nak juga cari kesalahan kita. Cuba tengok tu. Dia nasihat kita tapi dia pun buat juga. Sebab dia nak cari jauh mana baik kita sampai dia layak untuk, sampai kita layak untuk nasihat orang. Orang yang macam ni adalah orang yang iri hati, dengki dengan orang yang menasihat dia. Sampai ke lubang cacing pun dia akan cari kesalahan kita dan dia akan cari proof untuk kita tak layak untuk nasihat orang. Okey, macam mana kita nak hadap dengan orang-orang yang macam ni dan sifat kita sendiri yang tak nak patah semangat untuk menasihat orang? Okey, bila kita nasihat orang, kena faham yang orang lain akan tengok kita. Jadi, kenapa penting untuk kita perbetulkan diri kita dulu adalah kita nak yakinkan orang tu untuk berubah. Sebab kalau kita nasihat orang tapi kita sendiri pun buat juga, maksudnya kita tak rasa bersalah dengan kesalahan kita. Itu yang salah. Sebab itulah ulama iaitu Habib Umar berkata, kita tak dapat perbaiki orang lain selagi kita tak perbetulkan diri kita sendiri. Jadi nak dapat efek yang baik daripada orang tu, maksudnya dia terima dengan nasihat kita, kita sendiri kena ubah. Tapi adakah kita kena tunggu sampai kita sempurna, sampai kita tak buat kesalahan tu baru kita nasihat orang? Tak. Kita ubah dulu, kita niat untuk kita berubah. Contoh ni situasi yang simple. Contoh kita nak nasihat orang untuk jangan minum berdiri. And then kita sendiri kita kena latih diri kita untuk jangan minum berdiri sebab kita nak nasihat orang untuk minum duduk. And adab minum adalah dengan minum duduk, baca bismillah dan sebagainya. Jadi kita sendiri kita kena buat. Okay, kita kena latih diri kita untuk buat apa yang kita nasihatkan orang. So kat situ orang akan tengok kita, okay, baguslah dia buat juga apa yang dia suruh. Maka orang lain pun akan ikut nasihat kita. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua adalah macam mana kita nak hadap dengan orang yang suka cari kesalahan kita. Sebab kita tengah latih diri kita untuk minum duduk, tapi mungkin disebabkan kita lupa, okay? Kita lupa, kita tak terperasan pun kita sedang minum berdiri, and then orang lain tengah nak tengok kita, orang lain pandang kita, dia akan judge macam-macam lah. Okay? Cuba tengok tu, dia pun minum berdiri. Lah, hari tu dia duk nasihat kita jangan minum berdiri tapi dia pun minum berdiri. Orang yang macam ni kita kena ajar dia. Maksudnya mungkin dia tak tahu yang manusia ni adalah sifatnya pelupa. And then
kita kena bagi tahu juga yang kita ni pun kita kena dinasihati. Maksudnya orang yang judge kita, orang yang tengok kita kena ingatkan balik supaya kita minum duduk, jangan minum berdiri. Sebab kita semua ni tak sempurna. Kena saling memperingati antara satu sama lain. Makanya orang yang macam ni, orang yang iri hati dengan kita, orang yang dengki dengan kita, jangan ambil kisah sangat. Sebab ia akan menyakitkan hati kita juga. Jangan ambil berat sangat dengan perkara-perkara negatif. Even benda tu menyakitkan hati kita. Ya, of course memang susah untuk kita terima. Okay? Sebab orang kutuk kita. Jadi, teruskan apa yang kita buat. Okay? Nasihat orang dan minta juga untuk orang nasihatkan kita. Sebab kita sama-sama pelupa. Lagi satu, bila dalam bab menasihat ni, kalau kita nasihat orang tapi kita buat juga dengan sengaja dalam keadaan yang senyap. Contohnya, kita nasihat orang, kita bagi tahu kat rakan-rakan kita, jangan buat macam ni, kena follow macam ni. Tapi dalam keadaan yang senyap, maksudnya tak ada orang. Contoh dalam bilik tak ada orang, kita dengan sengajanya kita minum berdiri. Kita minum berdiri, kita solat lambat, kita tak baca Al-Quran, kita tak selawat. Itu masalah diri sendiri. Kita nasihat orang sebab kita nak populariti. Kita nak orang ingat kita ni baik, kita alim, kita nak dapat nama. Kita nak orang sentiasa rujuk kita dalam bab-bab agama, tapi kita sendiri tak buat apa yang kita suruh. Jadi benda ni tak bagus lah dan tak patut ada dalam diri kita. Hipokrit. Orang kata hipokrit. Dan dia tak jujur dan ikhlas dengan apa yang dia buat. Kalau dia ikhlas untuk nasihat orang, dia akan ikut juga apa yang dia cakap. Dan dia jujur dengan apa yang dia buat. Tapi dia tak buat, kena lawan. Semuanya adalah nafsu kita dan bisikan syaitan lah. Jadi jangan ikut benda ni. Kena jujur. Apa yang kita buat, semua malaikat catat. Malaikat catat dalam buku amalan kita yang kita akan bawa ke kubur nanti. Kenapa kita kena perbaiki diri sendiri? Sebab kita nak masuk syurga. Itu target utama kita lah. Yang pertama, sebab sifat manusia suka buat perbandingan. Jadi Putri dah cakap yang orang lain ni suka judge kita, suka bandingkan orang ni dengan orang ni. Orang ni bagus, orang ni tak bagus, tapi dia buat juga. Dia suka banding-bandingkan. Yang kedua adalah dalam firman Allah SWT, surah As-Saff ayat yang kedua dan yang ketiga. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kebenciannya di sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Jadi dalam ayat ni kita kena takut dengan kata-kata Allah, yang mana Allah sangat benci dengan orang yang memperkatakan apa yang kita tak lakukan. Jadi ayat ni kita kena set dalam minda kita, set in mind kita yang Allah benci dengan orang yang macam tu. So bila kita ingat, kita hayati ayat ni, kita akan takut. Kita akan takut bila kita buat sesuatu kesalahan tu. Itu pun kalau kita faham dengan ayat tu. Jadi kena hayati betul-betul lah dengan ayat tersebut. Berapa tips untuk kita hadap dengan masalah-masalah yang macam ni yang kita perbincangkan tadi. Yang pertama, keep nasihat orang. Ataupun nasihat ni orang kata dakwah lah kan. Dakwah iaitu ajak orang kepada kebaikan. Dalam masa yang sama kita nasihat juga dan kita ajak juga kebaikan untuk diri kita sendiri. Kalau kita ambil jalan betulkan diri kita dulu sampai sempurna, baru nasihat orang lain, malangnya sampai ke mati pun kita tak akan nasihat orang. Yang kedua adalah jadikan surah As-Saff ayat yang kedua dan yang ketiga tu
menghantui diri kita. Maksudnya bila kita nak buat apa-apa pun ingat ayat tersebut dan insya-Allah kita akan tersedar dengan kesilapan yang kita buat dan kita akan teringat juga dengan azab Allah. Yang ketiga adalah perbetulkan niat. Kita nasihat sebab Allah, bukan sebab nak sempurna di mata manusia ataupun nakkan nama ataupun nakkan populariti, nakkan orang rujuk kita bab-bab agama. Betulkan niat juga yang mana kita ikhlas untuk nasihat orang. Jangan disebabkan takut kena judge dengan orang lain, jadi kita tak nak pun nasihat orang lain. Sebab kita takut dengan manusia, bukan takut dengan Allah. Okay, jadi itu sajalah yang Putri nak share. Terima kasih kepada semua viewers dan subscribers dan kawan-kawan Putri yang tengok video ni. Jangan lupa untuk subscribe kepada yang belum subscribe dan terima kasih juga kepada subscribers yang dah subscribe channel ni. Kalau ada apa-apa soalan ataupun cadangan untuk konten video seterusnya, jangan segan untuk komen di bawah. Oh ya, sebelum habis video ni, jom sama-sama kita istighfar 3 kali kerana setiap saat, setiap minit, setiap jam kita akan ada buat dosa. Tak kisah sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Kita latih lidah kita untuk beristighfar. Okay, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe dan terima kasih banyak-banyak kepada subscribers yang sentiasa support Putri. Okay, kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.